Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya, apa? Mahyadin mahu jadi PM sekali lagi? Berita penuh. Dengan andaian jika kemenangan berjaya dicatat PN pada PRN 6 negeri ini bakal mungkinkan kedudukan Anwar Ibrahim akan tergugat, Mahyadin MD Yassin difahamkan sejak kebelakangan ini mula menunjukkan kecenderungan ingin kembali semula sebagai Perdana Menteri. Diandaikan dengan keputusan buruk diterima PH pada PRN nanti, Anwar bukan saja dipercayai akan menerima tekanan yang menadikan kedudukannya lebih bergoncang, dirasakan pemberontakan dalam UMNO agar parti keluar daripada kerajaan perpaduan juga turut dijangka berlaku. Elemen-elemen itu akhirnya dipercayai paling memungkinkan berkesufahan dengan berlakunya pertukaran kerajaan. Walaupun Mahyadin tidak pernah menyatakan hasrat serta keinginannya itu secara terbuka, tetapi beberapa pimpinan gabungan itu menyebut sebagai orang politik mereka dapat merasakan keinginan Mahyadin itu. Antaranya dikatakan melalui tindakan Mahyadin yang lebih mahukan Azmin Ali bertanding dan seterusnya dijadikan Menteri Besar Selangor jika PN berjaya merampas negeri tersebut. Meski tiada siapa dinamakan sebagai poster boy, kalangan dalam Bersatu memberitahu bukanlah rahsia lagi bahawa keinginan Mahyadin ialah kepada Azmin sebagai calon Menteri Besar. Mereka kini mula bimbang melihat perkembangan itu kerana kalau perkara itu lebih disedari rakyat, ditakuti ia akan menimbulkan kesan penolakan secara senyap yang lebih besar kepada PN pada PRN akan datang ini. Ini kerana Mahyadin ketika memegang jawatan Perdana Menteri telah dikira gagal mentadbir negara dengan pelbagai masalah muncul. Tidak proaktif sebab hanya berani membaca perutusan khas dan menghantar kenyataan media, tidak pernah mengadakan sidang media terbuka atau bersemuka dengan wartawan dan pelbagai kekurangan lain lagi yang pasti masih dalam ingatan rakyat negara ini. Secara logiknya, dengan berbagi siri kegagalan itu, adalah tidak mungkin rakyat Malaysia mahu beliau kembali memimpin negara buat kali kedua. Lebih ditakuti, jika setelah berkuasa nanti beliau kembali dengan perangai tertutupnya seperti sebelum ini dan hanya mendengar kata nasihat 2-3 orang yang rapat dengannya saja. Dalam hal ini, ada pemimpin Bersatu turut melontarkan persoalan tentang keinginan Mahyadin yang semakin dapat dirasakan itu kepada beberapa pimpinan parti lain dalam PN dan ternyata mereka juga menyadarinya. Mereka juga dikatakan mengeluh kalau kiranya keinginan Mahyadin itu benar-benar dinyatakannya atau melalui suara orang-orang kuatnya dalam Bersatu kerana ia pasti mencetuskan masalah dalam PN sendiri. Hakikatnya, dalam PN sekarang ini, berikutan Mahyadin sudah tergolong dalam kluster mahkamah. Selain kerana dikira sebagai bekas Perdana Menteri yang gagal, kecenderungan lebih mahukan Hamzah Zainuddin dinamakan sebagai calon Perdana Menteri akan datang. Tambah lagi, dengan kes mahkamah yang sedang dihadapinya, keinginan Mahyadin itu hanya menampakkan beliau tiada bezanya dengan Zahid Hamidi yang kini memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Mula kedengaran suara-suara bahawa kalau PN ingin mendapat lebih sokongan rakyat, gabungan itu mestilah kelihatan berbeza dengan kerajaan perpaduan sekarang dan tidak memberi ruang sama sekali kepada kluster mahkamah beroleh sebarang kedudukan dalam kerajaan sehinggalah kes mereka selesai. Dengan pemimpin baru dinamakan sebagai calon Perdana Menteri, mereka percaya kalaupun perubahan kerajaan tidak berlaku selepas PRN ini, perkara itu lebih mudah digerakkan agar berlaku pada PRU 16 akan datang. Ada pemimpin Bersatu yang merasakan jika Mahyadin lebih berjiwa besar dan sedia membuat kenyataan tidak mahu kembali sebagai Perdana Menteri, tetapi sekedar untuk sama-sama dapat mainkan peranan memastikan kemenangan PN, itu adalah yang terbaik sekali dan amat dialu-alukan. Tetapi kata mereka, jika Mahyadin tidak mahu mengalah, PN agak berbelah bahagi dalam beroleh sokongan rakyat baik pada PRN atau PRU 16 mendatang. Syabuddin Hussein.
Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada syahbudin.com.net bertajuk Kata Mahathir, dia kalah kerana rasuah. Adakah ini bermakna calon PN yang menang di Langkawi sebab beri rasuah? Agaknya disebabkan kekal terbelenggu oleh rasa kecewa dan masih gagal menerima hakikat kerana kalah sehingga hilang deposit di Parlimen Langkawi pada PRU15 lalu. Tun Mahathir Mohamad mencece lagi tentang kekalahannya itu. Katanya beliau kalah kerana berlaku amalan rasuah kepada pengundi. Saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana Langkawi yang juga kawan saya, kenapa kamu tidak undi saya? Dia jawab, saya tidak beri dia duit. Saya tanya lagi, berapa duit dia dapat? Dia jawab, RM100. Saya tanya dia, apa boleh buat dengan RM100? Dan dia jawab, duit itu boleh dibelanja untuk 2 hari. Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih 14,000 undi hanya kerana rasuah, kata Tun Mahathir lagi. Mengulas lanjut, Tun Mahathir berkata, pengundi seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik wang. Jangan buang undi sebab kamu dapat duit rasuah. Nasihatnya kepada pengundi menjelang pilihan raya negeri PRN pada 12 Ogos nanti. Kepada Tun Mahathir, lain kali cakap biar terang dan jangan dengan ayat yang tergantung. Mendakwa berlaku amalan rasuah kerana kalah memanglah mudah. Tetapi, siapa yang memberi rasuah itu? Adakah ia dilakukan oleh calon PN atau calon PH dan BN? Kalau beliau boleh bertanya kepada seorang pengundi Langkawi yang juga kawannya yang dikatakan menerima duit rasuah itu, kenapa tak tanya siapa yang memberi, siapa yang jadi pemberi duit kepadanya? Tetapi dengan mendakwa beliau kalah kerana rasuah, tak secara langsung bermakna calon yang menanglah yang melakukan rasuah itu. Takkan calon PH dan BN yang sama-sama kalah seperti Tun Mahathir pun memberi rasuah juga? Dalam hal ini, kenapa Tun Mahathir tidak berani mengatakan secara terbuka calon PN yang menang di Langkawi, Mohd Suhaimi Abdullah, telah memberi rasuah dan itu puncak kemenangannya? Adakah kerana Tun Mahathir sekarang sudah berbaik dengan PN dan bersatu, maka ia tidak berani disebutkan secara terbuka? Dengan main tuduh-tuduh rambang seperti ini, apa gunanya? Apakah dengan mengaitkan kekalahannya dengan rasuah, ia bermakna semua calon pejuang yang hilang deposit di seluruh negara pada PRU15 lalu juga disebabkan rasuah? Lagi pula, kenapa Tun Mahathir tidak membuat laporan polis atau melakukan petisyen bantahan atas kekalahannya jika benar ada amalan rasuah berlaku? Kenapa terus bising dan mencecah tak habis-habis di media saja? Syahbudin Hussein, 14 hari bulan 7 2023.